Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, sekarang ni dah kita tahu tadi rukun haji, syarat haji. Yang saya katakan tadi ni, saya nak cerita tentang haji tamattu'. Dia ada 3 jenis haji. Haji tamattu', haji ifrad dan haji qiran. Jadi kita nak terang satu-satu. Apakah yang dikatakan haji tamattu'? Apakah yang dikatakan haji ifrad? Apakah pula yang dikatakan dengan haji qiran? Ini mana ada 3 jenis haji. Boleh belakang nak buat ni, tapi dia ada tempat-tempat dan waktunya tu. Haji tamattu'. Haji tamattu' ialah mengerjakan umrah pada bulan haji, kemudian mengerjakan pada tahun yang sama. Di mana ketika berniat ihram haji, jemaah haji berniat secara tamattu'. Setelah itu dia berniat dan berihram untuk mengerjakan umrah secara berasingan. Seperti yang dijelaskan sebagaimana berikut. Dia hendaklah menyebut yang bermaksud, aku telah menyebut seruanmu untuk menunaikan umrah kerana aku ingin mengerjakan haji tamattu'. Aku telah menyebut seruanmu untuk menunaikan umrah kerana mengerjakan haji tamattu'. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ingin mengerjakan umrah, maka mudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadah umrahku daripadaku. Sahaja aku menunaikan ibadah umrah dan berihram dengan kerana Allah Subhanahu wa taala serta bertalbiyah. Ketika sampai di Mekah, ini cerita ni, ketika sampai di Mekah, jemaah haji pergi ke Baitullahil Haram, mengerjakan tawaf, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, kemudian bersa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali, kemudian lagi bertahallul dari ihram, bertahlul ihram dengan bercukur serta berhenti. Jemaah haji terus berada dalam keadaan tahlul sehinggalah sampai pada hari tarwiyah, iaitu pada 8 Zulhijjah, di mana jemaah haji akan berniat ihram haji dari tempat dia turun sambil berkata, aku telah menyahut seruanmu untuk menunaikan haji, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku ingin mengerjakan haji, maka mudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadah haji bagiku. Sahaja aku menunaikan ibadah haji dan berihram dengannya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Telah aku penuhi seruanmu, wahai Tuhanku, telah aku penuhi seruanmu, sesungguhnya telah aku penuhi seruanmu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala perintah akan kepunyaanmu tidak ada sekutu bagimu, wahai Tuhanku. Diharapkan bagimu rambutku dan diriku, jasadku dan semua anggotaku, daripada wangi-wangian dan perempuan, serta dari semua perkara yang engkau haramkan terhadap apa yang diihramkan. Aku mengharapkan pertolonganmu, wahai Tuhan sekalian alam. Lepas tu dah dia niat semua, seterusnya dia mengerjakan haji sebagaimana jemaah haji yang mengerjakan haji ifrad. Cuma dia perlu bayar dam kerana menikmati kemudahan semasa mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakannya, yakni umrah, dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, boleh ia melakukan. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Dia buat umrah dulu baru buat haji. Itu dinamakan haji tamattu'. Orang yang telah mengerjakan tawaf umrah ketika mengerjakan haji tamattu' tidak perlu lagi mengerjakan tawaf qudum bagi haji. Malah selepas tahallul yang pertama, dia hendaklah melakukan tawaf ifadah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Bagi ibadah haji mengikut pendapat jumhur ulama. Walau bagaimanapun, bagi Hanafi pula dia ada pandangan yang berbeza. Bagi mazhab Hanafi, bagi jemaah haji yang mengerjakan haji tamattu', yang tidak membawa atau mendapatkan binatang ternakan, tetapi jika telah membawa atau mendapatkan binatang tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum haji qiran. Ini untuk bab dam untuk bab dam. Haji qiran ialah menghimpunkan antara haji qiran ialah menghimpunkan antara haji dan umrah dalam satu perjalanan. Dia melakukan dalam perjalanan musafir sekali pergi. Dia himpunkan antara haji dan umrah itu sekali.
jemaah haji berniat haji dan umrah dengan satu niat dari miqat yang ditetapkan. Yang maksud aku telah memenuhi seruanmu untuk menunaikan ibadah haji serta umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat sekali. Aku nak pergi buat haji berserta umrah. Apabila jemaah haji yang mengerjakan haji qiran memasuki kota Mekah, dia melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 pusingan secara berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama. Kemudian diteruskan dengan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Seterusnya disyaratkan di sisi Hanafi agar jemaah haji melakukan pekerjaan haji sebagaimana haji ifrad. Manakala di sisi jumhur memadai bagi jemaah haji yang mengerjakan haji qiran melakukan satu tawaf iaitu 7 pusingan dan satu sa'i 7 pusingan. Haji qiran niat dia macam mana? Niat dia macam tadi, aku telah memenuhi seruanmu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Bagi haji qiran, tawaf dan sa'i umrah yang dilakukan itu juga dikira sebagai tawaf dan sa'i haji. Sehinggalah dia bertahalul dari umrah dan haji secara serentak. Dia niat tadi pun serentak dan dikira tawaf dan sa'i dia juga adalah tawaf umrah dan tawaf haji dan umrah juga sa'i haji dan umrah. Makna kata dah termasuk sekali. Sebab apa? Sebab mula dia haji qiran ini diniat masa di miqat itu, aku telah memenuhi seruanmu untuk menunaikan ataupun mengerjakan ibadah haji dan umrah. Makna kata digabungkan sekali. Dalam bab tawaf pun dikira sekali juga. Dikira sekali. Sa'i pun dikira tawaf, sa'i haji dan umrah sekali secara serentak. Manakala haji ifrad ialah berihram, pakai ihram haji sahaja, mengerjakan haji secara berasingan, di mana jemaah haji hanya berniat ihram, berniat ihram haji saja di miqat untuk ditetapkan. Kemudian menyebut yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku ingin mengerjakan ibadah haji, oleh itu permudahkanlah bagiku dan terimalah ibadah hajiku. Lantas bertalbiyah apabila memasuki kota Mekah. Jemaah haji mula melakukan pekerjaan haji di Masjidil Haram, di mana apabila melihat Baitullah, jemaah haji bertakbir, kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan bertasbih, seterusnya melakukan tawaf. Bagi bukan penduduk Mekah, iaitu tawaf qudum, mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali sambil menutup bahu kiri dan melihara anak pada pusingan 3 pusingan pertama. Cara tersebut adalah sunat di sisi jumhur dan wajib bagi mazhab Maliki. Penduduk Mekah tidak boleh melakukan tawaf tersebut. Setelah selesai melakukan tawaf qudum, dilakukan pula sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 pusingan. Kemudian terus berada di Mekah dalam keadaan berihram. Apabila tiba hari tarwiyah, dia berangkat ke Mina dan berada di sana sehingga selesai mendirikan sembahyang subuh hari Arafah. Selepas itu bertolak pula ke Arafah dan berada di sana serta mendirikan sembahyang zuhur dan asar pada waktu zuhur, iaitu jamak takdim. Setelah tenggelam matahari, jemaah haji pula mula ifadah ataupun beredar sehingga tiba di Muzdalifah, lalu mendirikan sembahyang maghrib dan Aisyah. Apabila terbit matahari pada hari nahar, yakni hari raya Korban, jemaah haji ifadah yang beredar dari lagi ke Mina lantas untuk melontar. Talbiyah tidak lagi disebut setelah bermula lontaran pertama. Kemudian menyembelih korban jika ingin berbuat demikian, lantas bercukur dan bergunting sebagai tahlul. Dengan demikian jemaah haji dihalalkan semua perkara yang diharamkan semasa dalam keadaan berihram, kecuali perempuan, yakni kecuali bersetubuhlah.
Yang lain dah dihalal kecuali berseteru. Setelah itu jemaah haji kembali ke Mekah lalu melakukan tawaf di Baitullah sebagai tawaf ziarah sebanyak 7 pusingan. Seterusnya bersa'i di antara Safa dan Marwah. Jika tidak melakukan sa'i selepas tawaf qudum, setelah selesai bolehlah sa'i dan bertahallul serta dihalalkan baginya perempuan. Maksudnya dihalalkan selepas pada bertahallul dan tawaf qudum semua baru boleh bersetubuh. Jemaah haji kemudian jemaah haji kembali semula ke Mina dan berada di sana sehingga selesai melontar ketiga-tiga jamrah. Sama ada jemaah haji yang tergesa-gesa ingin cepat pulang atau yang masih mempunyai banyak masa. Setelah itu jemaah haji kembali lagi ke Makkah melakukan tawaf wida. Tawaf wida ni tawaf selamat tinggal. Tawaf wida ni kita nak lakukan macam mana Ustaz Salah? Kita dah kemas semua dah, pakaian kita, beg kita semua, hari nak berangkat tu kita lakukan tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Bukan lagi 2 hari nak balik tawaf wida dah. Tak, hari yang terakhir sekali sebelum pulang itulah dinamakan hari-hari bukan ni lah, hari nak balik tu lah. Tawaf wida tu, tawaf balik terus. Amalan-amalan ibadah haji. Amalan ibadah haji yang utama dikerjakan di awal bulan Zulhijjah di antaranya sebagai berikut. Di awal Zulhijjah ni amalan ibadah haji lagi adalah disunatkan untuk perbanyakkan puasa dari 1 hingga 9 Zulhijjah. Satu, amalan dia berpuasa. Kedua, takbir dan zikir. Digalakkan untuk sentiasa bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid dan beristighfar dan banyakkan doa agar diampunkan dosa-dosa kita. Sentiasa banyakkan bertakbir. Bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahlillah, la ilaha illallah. Bertasbihlah, subhanallah, bertahmidlah, alhamdulillah. Beristighfarlah, astaghfirullah. Itu adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam amalan ibadah haji, yakni perbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala serta perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan mengerjakan ibadah haji Allah makbulkan doa kita, Allah ampunkan dosa kita dan kita terhindar daripada neraka Allah. Yang ketiga, menunaikan haji dan umrah. Yang paling afdal berada 10 hari lebih awal, iaitu sebelum 10 Zulhijjah. Makna kata sebelum 1 Zulhijjah tu kena ada dah. Kena ada dah di Mekah. Yang keempat, memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti solat, sedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Memperbanyakkan amalan sunat. Kena solat sunat banyak, sedekah banyak, amal jariah, baca Quran, berzikir, semua tadi amalan-amalan ini kena perbanyakkan. Yang kelima, berkorban. Yang kelima, berkorban. Apakah yang dikatakan korban? Yakni menunaikan ibadah korban. Keenam, bertaubat. Iaitu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, minta dekat Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka, ya Allah, minta ya Allah kepada Allah. Itu yang keenam. Selepas itu dah selesai semua amalan-amalan haji, kita nak tengok pula orang yang kena denda. Denda adalah menunaikan ibadah haji. Dalam haji ini ada yang haji lengkap, ada yang haji tak lengkap ataupun perlu dibayar dengan dam ataupun denda. Dam diberi bahasa bererti darah. Dam ini maksud darah. Dan pada istilah hukum syarak bererti denda yang dikenakan ke atas seseorang yang mengerjakan haji atau umrah
kerana meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan salah satu bentuk fidyah yang dikenakan sama ada dilakukan secara sengaja, tersalah ataupun tidak tahu. Dam ni lakukan sengaja ke tak sengaja ke tak tahu ke kena bayar dam, bayar denda. Ini mengikut pandangan imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu dam bersamaan dengan seekor kambing. Hendaklah bersedekah dagingnya ataupun berpuasa selama 3 hari ataupun memberi makan kepada 6 orang miskin. Setiap seorang diberikan sebanyak setengah gantang. Tapi yang lebih afdalnya adalah seekor kambing. Dan hendaklah bersedekah dagingnya. Mana kata bukan kata ni sembelih kambing itu kena daging kambing tadi disedekahkan ataupun dibagi kepada fakir, al-fuqara wal masakin tadi, orang fakir dan orang miskin. Itu. Apa ni? Sebab apa? Denda ni melibatkan dam, ini melibatkan kena sembelih kambing dan sebagainya. Sebab apa? Hikmah dam ini pertama sekali menampung kekurangan dalam ibadah haji dan umrah. Kita melakukan ibadah haji dan umrah itu sekiranya kita kekurangan, jadi dapat menampung ibadah haji dan umrah kita. Yang kedua, apabila ada denda ini, jadi kita sebagai manusia ini, sebagai hamba ini sentiasa beringat-ingat, sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi bila kita ada denda, sobat kita lah. Hari ini ada naik lebuh raya, kita pun beringat, lebuh raya tu dia 10 km sejam. Jadi kita pun bawa pelan. Sebab apa? Berhati-hati supaya tidak kena denda. Denda tu apa? Speed laju kena speed track. Macam itulah. Dalam ibadah haji ini dia ada denda dia. Denda dia iaitu dam. Seekor kambing. Dan yang ketiga adalah meringankan beban jemaah haji dan umrah. Untuk meringankan ada yang main lambat macam kita baca tadi kan. Haji tamattu' macam mana damnya kita tengok untuk meringankan bebanan jemaah haji. Jenis-jenis dam. Dam ni ada jenis-jenis dia pula. Apa dia? Dam yang pertama adalah dam tertib takdir. Iaitu dam dibayar mengikut susunan tertib, kemampuan dan perlu mengikut ketetapan syarak takdir. Tertib takdir, dibayar ikut susunan dan diikut ketetapan hukum syarak yang telah ditakdirkan. Dan ini tidak boleh dipilih atau diganti. Tak boleh. Apa dia kesalahannya? Tidak berihram di miqat. Tidak mesti kita berihram di hudud ataupun perbatasan di antara tanah halal dan tanah haram. Itu dipanggil miqat. Jadi apabila tak berihram, tidak berihram, memakai ihram dan berniat ihram di miqat, maka kena bayar dam. Ni tak boleh ganti. Tak boleh pilih lah. Ini mesti kena bayar dam. Yang kedua kan, mengerjakan haji secara qiran atau tamattu'. Kena bayar dam. Ataupun luput waktu, tak sampai lagi di Arafah, tak boleh sampai. Mungkin keadaan-keadaan tak mengizinkan, kita tak sampai dalam waktu kita nak wukuf di Arafah tadi, kita tak sampai. Waktu dia macam mana? Kita dalam perjalanan tetapi tak sempat untuk berwukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah ini telah ditetapkan pada selepas tergelincir matahari. Matahari gelincir waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai pagi waktu subuh 10 Zulhijjah. Luput waktu ni kita tak berada di Arafah ketika waktu yang telah ditetapkan. Dan yang keempat pula, tidak bermalam di Mina. Begitu juga. Dan tidak melontar jamrah. Tak melontar jamrah pun kena juga. Tidak menepati nazar yang berkaitan dengan ibadah haji. Kalau kita bernazar berkaitan ibadah haji pun kena. Bayarannya menyembelih seekor kambing. Sekiranya tidak mampu berpuasa 10 hari. 3 hari di Mekah dan 3 hari apabila pulang ke tempat, 7 hari lagi di tempat masing-masing. Paling-paling 3 hari kena puasa di Mekah,
7 hari lagi apabila pulang ke tempat masing-masing. Bagi jemaah yang meninggalkan tawaf wida, hendaklah berpuasa 3 hari setelah berlepas dari Mekah dan 7 hari di tempat masing-masing. Jadi bagi tawaf yang tak melakukan tawaf wida, kena puasa 3 hari setelah berlepas dari Mekah. Kalau kata nak pergi ke Madinah, ni cerita dia ni, cerita yang jemaah haji yang turun di Mekah dulu ni. Lepas tu terus rombongan ke Madinah. Masa pergi Madinah tu puasa 3 hari. Baki je 7 hari lagi apabila balik ke Malaysia nanti. Yang terusnya dah tertib takdil. Apakah yang dikatakan tertib takdil? Ialah dam yang boleh ditaksirkan harganya dan boleh ditukar dengan benda lain mengikut kemampuan masing-masing. Macam mana ni? Kita tengok kesalahan. Melakukan persetubuhan sebelum tahallul. Ni pun jenis fashion langkah lari juga ni. Langkah lari ni kena jaga sikit. Kena denda. Apa dia bayaran dia? Ustaz saya tengok. Tadi sebelah kambing. Kalau yang bak ni memang berat. Bak langkah lari ni cerita dia berat. Dalam puasa pun berat, dalam haji pun berat. Apa dia? Menyembelih seekor unta. Sekiranya tidak mampu menyembelih seekor lembu, sekiranya tidak mampu menyembelih 7 ekor kambing. Sekiranya tidak mampu membeli makan dengan nilai harga unta dan sedekahkan kepada fakir miskin. Sekiranya tidak mampu berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan seekor unta. Cerita langkah lari ni ustazah. Cerita dia cerita berat saja. Tak ada denda ringan lah. Tinggal lari langkah lari ni. Kalau kata bulan puasa langkah lari, siap. Sudah faham tak langkah lari? Kalau sudah tak faham, sudah tak baca lagi lah, tak tengok lagi slide yang puasa. Sudah kena tengok slide yang puasa. Apakah yang dikatakan langkah lari? Yang seterusnya 8.2, terhalang daripada memasuki Mekah setelah berniat ihram. Tadi melakukan persetubuhan. Yang kedua, terhalang daripada memasuki Mekah setelah berniat ihram. Kita niat dah ihram di miqat, tetapi terhalang, tak boleh nak masuk ke Mekah. Halangan tu macam-macam lah. Jalan jam ke, kenderaan rosak ke, apa pun, mesti ada sebab-sebab lah yang boleh terhalang kita sampai ke Mekah. Bayarannya, menyembelih seekor kambing dan bercukur. Sekiranya tidak mampu membeli makanan dengan nilai harga kambing dan bercukur. Sekiranya tidak mampu membeli makanan dengan harga kambing, disedekahkan kepada fakir miskin. Sekiranya tidak mampu juga, berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli dengan nilai harga kambing. Itu dan takdir tertib. Tertib apa tadi dia bagi? Allahumma salli ala Muhammad. Tertib takdil. Okey, dan tertib takdil. Sekarang kita tengok pula dan dipanggil takhir. Takhir apa? Takhir takdir. Boleh ditunaikan mengikut pilihan sendiri. Takhir ini boleh kita ikhtiar ataupun kita pilih sendiri. Kesalahannya memakai pakaian bersarung atau berjahit bagi lelaki. Ihram ni, kita tahu pakaian ihram ini hanyalah macam kain ihram itu tidak mempunyai jahitan, hanya balut saja di badan. Tak boleh berjahit. Memakai bau-bauan, pakai bau-bauan, tak boleh nak pakai bau-bau, bau wangi, jangan. Biar tak bau pun tak apa. Lepas itu memotong kuku. Yang keempat, bersetubuh kali kedua sebelum tahallul awal. Bersetubuh kali kedua sebelum tahallul awal. Sebelum kita nak tahallul tu, kita dah bersetubuh. Bayarannya, menyembelih seekor kambing dan disedekahkan kepada fakir miskin, atau bersedekah 2 cupak makanan kepada 6 orang fakir miskin, atau berpuasa selama 3 hari. Yang seterusnya, dam takhir takdil. Apakah yang dikatakan dam takhir takdil?
ialah pembayaran bergantung kepada pilihan kita sendiri jugalah. Takhir ni bergantung pada pilihan sendiri dan tidak ditetapkan tetapi berdasarkan harga. Apakah yang dikatakan itu? Kesalahannya berburu binatang darat. Dok pi berburu pula, orang pi haji dia pi berburu. Jangan. Pi buat ibadah haji jangan duduk kacau hak lain lah. Jangan duduk fikir lagu lain lah. Tak usah duduk fikir nak ada yang biasa duduk ni kaki-kaki pemburu ini di Malaysia ni pi sana tengok binatang di sana duk tanya nak buru. Orang pi wukuf dia pi memburu. Jangan. Kita pi niat nak buat ibadah haji, niat betul-betul kan, niat masa kita nak keluar daripada pintu rumah kita, ya Allah pemudahkanlah urusan aku nak pergi menunaikan ibadah haji dan semoga-moga aku pulang nanti haji aku dipanggil haji yang mabrur, Allah terima haji aku. Yang kedua, menebang, memotong atau mencabut pohon di tanah haram. Jangan duk kata-kata dalam ustaz-ustazah, usah duk tebang pun jangan, potong pun jangan, cabut pun jangan. Pokok-pokok yang ada di tanah haram. Tengok sudah, jangan duk cabut. Sebab apa? Sebab ini akan mendatangkan apa? Mendatangkan kesalahan dan harus dibayar dengan dam. Bayarannya apa dia? Menyembelih binatang ternakan yang sebanding dengan binatang buruan, atau membeli makanan dengan nilai harga binatang buruan itu, atau berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli dengan harga binatang buruan. Okey, habis bab dam. Ustaz-ustazah. Cerita dia haji ni begitu. Haji ni ada yang dipanggil haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Habis ya bab haji. Sekarang ini kita masuk pula dalam bab umrah. Apakah yang dikatakan dengan umrah? Definisi umrah. Umrah adalah bermaksud berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ataupun melakukan ibadah tawaf, sa'i dan tahallul dalam waktu yang tidak ditentukan. Umrah ni bila-bila waktu pun boleh lakukan umrah. Untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umrah diwajibkan pada kaum muslimin dan muslimat sekali seumur hidup bagi yang sudah mampu. Sebagaimana haji. Umrah pun hukum dia lebih kurang haji. Kalau mampu kena pergi walaupun sekali seumur hidup kita kena pergi sekali. Syarat umrah. Umrah syaratnya macam tadi jugalah. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yakni sihatlah. Berakal ni tidak gila, tidak semualah. Sihat, merdeka, bukan dia hamba. Dan mampu ini mampu dari segi faktor ekonominya mampu, dari faktor kesihatannya mampu, semualah fizikal dan material itu dikategorikan sebagai mampu. Rukun umrah pula adalah ihram, tawaf, sa'i dan tahallul serta tertib. Hukum dan dalil umrah. Kita tengok pula. Manakala hukum umrah, pada ulama telah berselisih kepada dua pendapat. Ulama berselisih kepada dua pendapat. Pendapat pertama, umrah adalah wajib dan menjadi kefarduan ke atas mereka yang diwajibkan haji. Orang yang diwajibkan haji maksud dia Islam, baligh, tadilah merdeka, berakal tadi. Orang yang cukup syarat dia tadi adalah wajib haji. Orang yang wajib haji dalam masa yang sama dia juga diwajibkan ke atasnya melakukan umrah. Pendapat ini bersanad disandarkan kepada Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Jubair, A'ta, Tawus, Mujahid, Al-Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari dan Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari telah menamakan satu bab dengan nama wajib umrah dan kelebihannya. Dalam Al-Bukhari, Imam Bukhari telah menamakan dalam bab haji, bab umrah dan kelebihan-kelebihannya ni. Dalil pendapat pertama ini ialah ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksud dia kena sempurnakan dan tunaikan haji dan umrah.
Makna kata haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat suruhan dalam Al-Quran adalah bila wa atimmu itu bermaksud dan tunaikan. Bila Allah kata tunaikan, maksud dia suruhan. Bila setiap ayat suruhan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam kalam Allah adalah membawa kepada perkara wajib. Bila Allah suruh, Allah amar, itu wajib. Maka menunaikan haji dan umrah adalah wajib. Ini bersandarkan kepada dalil ini. Manakala hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah ala an-nisa'i jihad qala na'am alaihinna jihad la qitala fihi al-hajj wal umrah. Maksud dia di sini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, adakah bagi orang-orang perempuan ini jihad? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pasti. Kepada mereka yang jihad tidak ada bunuh di dalamnya, iaitu jihadnya melakukan haji dan umrah. Maksudnya haji dan umrah itu masuk dalam pahala jihad. Dan satu lagi hadis Al-Dabi bin Ma'bad. Ini maksud dia berbunyi apa? Aku telah memeluk, aku datang kepada Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah memeluk Islam dan aku mendapati haji dan umrah telah difardukan dan aku pun mengerjakannya. Berkata Umar, sesungguhnya engkau telah mengikut sunnah Nabi kamu. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hasan sahih. Makna kata wajib haji dan umrah. Terdapat juga beberapa hadis lain yang boleh dirujuk dalam kitab fiqh kita, boleh tengoklah hadis-hadis lain dalam kitab fiqh. Buka dalam fiqh haji itu, kita tengok apa lagi tentang dalil-dalil umrah. Manakala tadi pendapat pertama yang kata wajib umrah tadi, manakala pendapat yang kedua pula. Pendapat yang kedua pula mengatakan umrah adalah tidak wajib. Apa pandangan ulama ini? Pendapat ini disandar kepada Abdullah bin Mas'ud, Malik, Abu Hanifah, Abu Thawr, Syafi'i dalam pendapatnya yang lama. Syafi'i ini pendapat kaum qadim dia, dan ia menjadi pilihan kepada Ibn Taymiyah, Sana'ani serta Syaukani. Dia berkata apa? Dalil pendapat kedua ini diambil daripada hadis dari Jabir bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Apa Jabir kata? Maksudnya Nabi SAW ditanya tentang umrah, adakah ia wajib? Jawab baginda SAW, tidak, tetapi bukan umrah, tetapi buat umrah itu adalah baik. Mereka berpegang kepada hadis ini. Hadis Talhah bin Ubaidillah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hajj al-jihad wal umrah tatawwu'. Apa dia? Dalil ini maksudnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji adalah jihad dan umrah adalah sunat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang rajih yang diterima pakai oleh majoriti ataupun keseluruhan ulama ialah pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan ibadah haji, ibadah umrah adalah wajib dan menjadi kefarduan kepada yang wajib. Bagi orang-orang yang wajib melaksanakan, orang-orang Islam, orang yang akil balik, orang yang berkemampuan tadi, wajib, hukumnya wajib ke atas dirinya. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang wajib haji. Mereka menjawab kepada ulama-ulama yang berpegang kepada pendapat yang mengatakan dia tidak wajib dengan mengatakan hadis Jabir adalah lemah kerana salah seorang perawinya ialah Hajjaj bin A'ta, kerana beliau seorang yang lemah. Abdullah bin Mubarak mengatakan beliau adalah seorang yang mudallis dan beliau menceritakan hadis Amr bin Shu'aib
daripada Al-Alzami yang merupakan seorang yang marfu' ditinggalkan. Dan hadis Talha adalah hadis yang jalur isnadnya lemah sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata dalam kitab dia, hadis ini adalah hadis lemah. Jadi kita ni sekarang pegang tak mana? Hari ini kita pegang dekat pendapat yang pertama. Pendapat pertama inilah yang kita nak tahu. Makna kata wajib mengerjakan umrah seumur hidup sekali. Yang seterusnya, adab berziarah ke tanah suci. Apa dia adab-adab untuk kita berziarah ke tanah suci? Adab berziarah ke tanah suci ialah yang pertama, hendaklah niat utamanya adalah untuk berziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Rasul dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah, kita ni kalau pergi ke tanah suci, rugilah. Kalau kita pergi sampai ke Mekah dan Madinah, tak pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tanda kita apa lagi kah yang kita nak gambarkan bahawa kita sayang Rasulullah, kita cinta Rasulullah, kita kasih Rasulullah seperti mana Rasul kasih kepada kita. Ustaz-ustazah, ingin saya kongsikan sedikit nak cerita tentang kelebihan ziarah Masjid Nabawi. Sebab apa? Kita nak menzahirkan tanda cinta kita, tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan, hanya dia mengingati kita daripada dirinya sendiri. Suri saya petik dalam untuk kita dapat merenung sejenak bagaimanakah kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kepada umat-umatnya. Tak kala saat Rasulullah ingin mengembuskan nafas yang terakhir, tak kala di saat-saat genting seorang Rasul yang sudah sampai waktunya, yang sudah sampai ajalnya untuk kembali ke rahmatullah, pada suatu pagi, di waktu pagi yang nan indah, di waktu pagi duha yang cukup dengan syahdunya, di saat itu Nabi berada dalam keadaan tidak badan yang lenguh-lenguh, Nabi dalam keadaan demam. Apabila Bilal melaungkan azan, dengan semerdunya suara Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Apabila Bilal habis mengazankan solat subuh, para sahabat menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menanti dengan penuh ingin solat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu subuh itu semakin meninggalkan, semakin meningkat, semakin habis. Jadi sahabat terus pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, semua sahabat sedang menunggu untuk berjemaah dengan kau ya Rasulullah. Tak kala itu Rasulullah pesan kepada sahabat, wahai sahabat, wahai sahabat-sahabatku, berilah tahu kepada Abu Bakar, suruhlah dia yang mengimamkan solat subuh pada pagi ini. Lalu engkau yang berada di sini, tolonglah papah aku. Ingin aku mengerjakan solat subuh bersama kamu secara berjemaah. Tak kala itu Rasulullah pergi, yang dipapah oleh sahabat-sahabat. Dan pada pagi itu diimamkan solat subuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mengimamkan solat subuh pada pagi itu. Apabila selesai solat subuh, Nabi pulang ke rumah. Rasulullah, sahabat-sahabat merasa terharu, boleh bersolat subuh, solat subuh berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Rasulullah balik, dihantar oleh sahabat-sahabat pulang ke rumahnya.
Apabila matahari mula memancar cahayanya, cahaya nan kesejukan di pagi hari. Apabila matahari seakan-akan segala dalam keadaan waktu duha, sekitar waktu duha itu, tiba-tiba rumah Rasulullah SAW diketuk. Pintu rumahnya diketuk. Tok, 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 tok. Maka anaknya Fatimah berlari-lari anak ke pintu hadapan, lantas membuka pintu rumah Rasulullah SAW. Telah memberi salam seorang yang tidak dikenali oleh Fatimah. Assalamualaikum. Lantas Fatimah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah anda? Siapakah kamu? Lantas orang itu berkata, adakah bapakmu ada di rumah? Fatimah menjawab, ya, bapak aku sedang berada di rumah, tetapi bapak aku tidak berapa sihat hari ini. Bapak aku demam, katanya. Bolehkah aku masuk? Si orang tadi bertanya. Fatimah menjawab, bapak aku sedang demam, bapak aku sedang tidak sihat, bapak aku sedang di pembaringan, sedang berehat, bapak aku tak sihat hari ini. Fatimah pun meminta maaf kepada si lelaki tadi. Lantas dia tutup pintu rumahnya, lalu berlari-lari anak kepada bapaknya, beritahu kepada Rasulullah SAW, ayah, ada seorang lelaki yang aku tidak kenal datang ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah, wahai ayahku. Apabila tak kala itu sifatnya, Siti Fatimah memberitahu, kata ada seorang lelaki yang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tak kala itu Rasulullah SAW memandang mata Fatimah. Dengan tidak terkata apa-apa Rasulullah SAW, dia merenung tepat ke anak mata Fatimah. Lantas mengalir air mata Rasulullah SAW. Telah terlihat muka Rasulullah menahan sebab, seolah-olah ingin menceritakan sesuatu kepada Fatimah. Lantas Fatimah bertanya, wahai bapakku, ya Rasulullah, kenapakah engkau menangis ya Rasulullah? Kenapakah engkau menangis wahai bapakku? Lantas Rasulullah menjawab, Fatimah, ketahuilah, sesungguhnya dialah yang akan menarik nikmat daripada kehidupan di dunia ini. Dialah yang akan menarik nikmat diriku daripada mengecapi nikmat dunia ini lagi. Fatimah masih dalam persoalan, masih tertanya-tanya, siapakah itu ya Rasulullah? Wahai bapakku, siapakah orang itu? Aku tidak pernah kenal dia, aku tidak pernah melihat dia sebelum ini di kota Mekah. Rasulullah SAW menjawab, dialah malaikat maut. Dialah malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Setiap umat Islam, setiap orang yang hidup di atas muka dunia ini, dialah yang akan mencabut nyawa. Dialah malaikat Azrail. Izinkanlah dia masuk. Rasulullah pun membenarkan Azrail masuk. Lantas malaikat pun masuklah ke dalam rumah Rasulullah SAW. Tak kala itu, apa Ustaz? Rasulullah melihat Azrail dan bertanya, wahai malaikat Azrail, di manakah rakan karib aku, sahabat aku susah dan senang? Di manakah Jibril? Rasulullah bertanya, di manakah Jibril saat ini? Lantas Azrail berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Jibril sedang berada di atas langit sana bersama dengan para bidadari-bidadari yang ingin menyambut kedatangan ruhmu ya Rasulullah.
Lantas Rasulullah berkata, wahai Israel, panggillah ya, Jibril turun. Aku ingin bertanya kepadanya. Lantas Israel pun panggil malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun turun sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah melihat Jibril dengan penuh 1000 persoalan, dengan penuh pengharapan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apakah hak aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jibril berkata, sesungguhnya hak engkau ya Rasulullah adalah seluruh para penghuni langit sedang menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Apakah hak aku ya Jibril? Hak engkau ya Rasulullah, engkau lah yang pertama akan menjejaki masuk ke syurga, Allah. Yang kedua persoalannya, apakah hak umat aku ya Jibril? Rasulullah hanya ingatkan kita umatnya. Lantas Jibril berkata, sesungguhnya hak umat kamu adalah mendapat syafaat kamu di Yaumul Mahsyar nanti. Hak umat kamu, tidak ada seorang umat pun yang akan boleh masuk ke dalam syurga Allah, melainkan telah dimasuki oleh umat-umat engkau yang umat-umat engkau dahulu. Maksudnya kita ini hari ini, wahai Ustaz-Ustaz, kita yang akan masuk ke syurga dahulu. Kita ni special, Ustaz-Ustaz. Itu pun tak rasa lagi diri kita special, tak pasti lagi nak bersyukur akan nikmat yang Allah bagi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kala itu dah selesai Nabi tanya hak dia dan hak umat, maka Israel memohon izin untuk menyambut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Israel mula menjalankan tugasnya, maka Jibril menoleh kepalanya supaya tidak melihat Rasulullah. Jibril tidak sanggup melihat kekasih Allah, menanggung keperitan apabila nyawanya dicabut. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, hina sangatkah muka aku? Kuduh sangatkah muka aku? Teruk sangatkah aku? Tak kala aku ingin menentang, aku ingin berada dalam sakaratul maut, aku dalam keadaan nyawa aku ingin dicabut. Lantas Jibril menghadap Rasulullah dalam keadaan yang penuh dengan kesyahduan, dengan penuh kesyahduan. Dan apabila seusainya malaikat menjalankan tugasnya menyambut nyawa, tak kala itu apabila tubuh Rasulullah semakin kesejukan, apabila muka Rasulullah semakin kebiruan, tak kala itu Sayyidina Ali melihat terkumik-kumik di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali meletakkan telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlah kata-kata terakhir daripada bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, ummati. Habislah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau wafat itu saat-saat terakhir, saat-saat getir Rasulullah ingin bertarung dengan sakaratul maut, tidak lain dan tidak bukan melainkan masih mengingati kepada kita, iaitu umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hari ini kita datang ke kota Mekah, kita datang ke Saudi, kita pergi ke Mekah dan Madinah, kita tak inginkah kita nak menzahirkan betapa cintanya seorang umat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang adat berziarah ini, kita perlu pergi ke tanah suci untuk dah sampai ke tanah suci, kita kena ziarah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Kerana solat di Masjid Nabawi pahalanya, kalau kita berada di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Madinah itu, masjid yang terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama dengan solat 1000 kali. Allah. Adapun Masjid Quba, Nabi bersabda, barang siapa yang berwuduk di tempat tinggalnya lalu datang ke Masjid Quba dan solat maka di dalamnya, maka baginya pahala umrah. Kita ambil ayat semayang kat tempat lain, pergi solat dekat Masjid Quba, pahalanya sama seperti kita mengerjakan umrah. Dan seterusnya, disyariatkan untuk ziarah ke kuburan, iaitu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubur Baqi' dan kubur para syuhada yang mati syahid ketika perang Uhud. Supaya apa? Supaya kita dapat menginsafi diri kita. Kita jumpa Rasulullah ke makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sempat, Allah izinkan pertemuan kita dapat bertemu di akhirat nanti, dan kita duduk di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kubur Baqi', para sahabat dan kubur para syuhada yang perang Uhud. Supaya apa? Supaya kita tahu nilai betapa tingginya Islam itu yang ingin dimartabatkan oleh para nabi yang terdahulu, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui khulafa'ur rasyidin, para sahabat dan tabi'in. Kerana apa? Kepada Islam sampai hari ini, hatta sampai ke Malaysia ini, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan mereka, para syuhada dalam mempertahankan Islam, biar gugur dalam syahid, asalkan Islam dapat tertegak di atas muka bumi Allah ini. Sehingga kita dapat menjalankan syariat Allah yang diperintahkan kepada umat Islam, alhamdulillah sampai ke hari ini kita dapat laksanakan dengan penuh aman dan makna. Moga-moga dengan kita berziarah ke tanah suci dapat memberikan lembaran baru dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan lembaran baru inilah yang akan menjamin satu kebaikan pada diri kita, yang akan memberi satu motivasi ke dalam diri kita, untuk kita terus berusaha untuk memperkuatkan agama Islam. Kita terus berusaha untuk mendidik diri kita, untuk mentarbiah diri kita, untuk meningkatkan amal kebajikan kita, untuk bertemu dengan Rabbul Jalil dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai sudahlah 5 perkara daripada solat, puasa, zakat dan haji ini, maka selesailah ibadah dalam subjek fiqh ibadah ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan ketika. Moga-moga kita dapat manfaatkan apa ilmu yang ada dalam diri kita. Moga-moga apa yang yang saya sampaikan sedikit ini, sekiranya inilah ilmu yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peraturan-peraturan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama laksanakan. Marilah sama-sama kita rungkaikan permasalahan-permasalahan. Marilah kita sama-sama istiqamah dalam diri kita. Moga-moga kita dikategorikan sebagai orang yang soleh, orang yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita sebagai umat akhir zaman, umat yang mampu bertahan akidah kita daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Jadi rasa cukuplah setakat itu pertemuan kita. Mudah-mudahan kesempatan yang ada ini, saya mohon ampun dan maaf sekiranya kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri saya menyebabkan kekurangan bahan yang ada, supaya kita dapat menambahkan lagi bahan-bahan dalam rujukan-rujukan yang lain, insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada ilham Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah serta kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.